di antara serutan filem, tapi sebenarnya macam tak adil yang merajuk tu selalunya perempuan, yang memujuk tu selalu lelaki. Minta maaf lelaki. Rasa tu kena tanya kita punya tetamu lah apa pandangan mereka kan sikit. Ya, betul Fatin. Kita bersama dengan Dr. HM Tuan Iskandar di hujung situ. Selamat datang Doktor. Sihat Doktor? Alhamdulillah, bagus, sihat. Okey. Happy Father's Day. Terlambat. Dan kita juga bersama dengan pasangan yang menjadi idola ramai di luar sana, terutamanya anak-anak muda. Couple yang paling sweet orang kata. Kita bersama dengan Nur, Ristina dan juga Isah kan. Selamat datang. Sihat dua-dua? Sihat alhamdulillah. Okey. Tadi saya tanya mereka, tak ada mandi blues ya walaupun berbaju blue hari ini. Okey, baiklah. Topik kita hari ini merajuk dan memujuk. Tugas siapa? Kita mulakan dengan pasangan kita dahulu. Nak tanya Ristina. Antara anda berdua, siapa kuat merajuk sebenarnya? Okey, saya mengakulah saya kuat merajuk. Okey, tapi biasalah kan orang kaitkan yang kuat merajuk dengan wanita. Betul, sebab wanita ni lembut, mudah terasa, mungkin nakkan sedikit perhatian. Tapi takkanlah sepanjang masa Rina je yang merajuk kan? Okey, sebenarnya saya bersyukur tahu ada pasangan macam Isa, sebab Isa dia memang tak benar akan saya merajuk lama. Bila saya merajuk tu dia akan settlekan cepat. Contoh macam kalau nak balik tu dia akan cakap, okey, saya takkan biar awak balik dalam keadaan macam ni. Saya takkan biar awak tidur dalam keadaan merajuk, dalam keadaan marah. Selalunya dia akan settlekan siap-siap hari tu dan the next day kita akan mulakan hari baru. Okey. Kalau Isa senyum macam tu maksudnya ada sesuatu yang ingin dikongsikan juga? Okay, so basically saya sebagai lelaki, of course, lelaki also have feelings kan. Yes, so kita kan kadang-kadang terasa juga and everything, but I'm not trying to put ego lah between dalam perhubungan tu. So it's okay untuk mengalah. It's okay untuk to say I'm sorry. Walaupun kita tak tahu at the end of the day siapa yang salah kan. Sometimes you know like, but saya rasa tak rugi untuk just say I'm sorry. Tapi kalau melihat karakter Isa ni memang menampakkan romantik yang apa kira gentleman, pandai memujuk lah. Pandai memujuk kan. Tapi saya kira Fatin mungkin ada kaum lelaki di luar sana yang berkata tak boleh Isa, kalau mereka salah mereka juga yang kena minta maaf. Kenapa kita kena jadi yang minta maaf? Nanti kita akan apa orang kata bincangkan lebih lanjut. Kita ke doktor. Kita nak tanya doktor lah berkenaan dengan pujuk dan memujuk ni. Kita pasti bukanlah nak jadi bias, tapi perempuan ni memang terkenal dengan sifat. Tapi saya tak nafikan lelaki juga ada mempunyai sifat kira ingin memujuk dan sebagainya. Bagi doktor sendiri, sebenarnya bagaimana pujuk dan memujuk ni dilihat secara generalnya? Ya, dalam dunia motivasi 3E lah ya. Kita menganggap pujuk merajuk ini adalah seni dalam rumah tangga dan dia adalah satu kreativiti. Ya, maknanya benda tu pasti ada. Dan kena ada pun. Kalau misalkan kita tak ada, langsung tak merajuk pun problem enggak. Tapi kalau merajuk memanjang pun lagi problem kan. Jadi kita kena dalam seni rumah tangga ni dia ada banyak perkara yang kita boleh enjoy. Ya. Merajuk tu salah satu yang kita boleh enjoy sebenarnya. Ya, sebab mahu tak mahu merajuk pasti berlaku. Mesti adanya, ada kan? Jadi, kita anggap itu sebagai seni. Seni ni perlukan orang yang ada daya kreativiti untuk menanganinya. Jadi, kalau kita terlalu orang kata rigid, skema, kita memang tak nampak tu sebagai satu benda yang perlu untuk menambah keasyikan, keintiman, kasih sayang dan sebagainya. Kita akan nampak tu problem. Itu silap tu. Sebab bila kita anggap itu problem, kita akan bertindak nak menyelesaikan problem. Sebenarnya kita boleh berada di dalamnya dan kita enjoy benda tu dan kita dapat menyelesaikan. Dalam masa yang sama, kita akan rasa lebih bahagia. Ya, faham. Sebab kadang-kadang bila kita merajuk dan ada seorang lagi yang memujuk, itu akan menjadikan satu momen yang lebih menggembirakan, kadang-kadang merapatkan hubungan. Bagi anda berdua sendiri, tadi Ristina kata Ristina kuat merajuk. Biasanya Ristina merajuk sebab apa? Ada orang sebab tak dapat makanan favourite dia pun boleh merajuk tau. Sebenarnya kadang-kadang benda-benda kecil je merajuk tu, kerana nak attention je, bukannya nak merajuk sangat pun. Cuma Isa dia kurang merajuk. Dia selalu dia tak sempat merajuk sebab selalu merajuk. tak sempat dia nak merajuk. Sebab selalu merajuk. Tapi memang Isa dia seorang yang rendahkan ego setiap kali dia merajuk ke apa, dan dia selalu cakap sorry walaupun kita tahu salah kita, bukan salah dia pun, tapi I'm sorry. Dia tetap minta maaf. Biasanya merajuk berapa lama ni? Pernah sehari, 2 hari ke seminggu? Saya ada plan nak merajuk lama sikit. Ada plan? Tapi tak berjaya sebab Isa selalu settlekan cepat. Jadi tak sempat nak merajuk lama. Okey, lain kali bagilah je chance Isa untuk merajuk lama-lama sikit. Nanti air pening kepala.
Okey, macam Isa sendiri kan, Isa rasa kalau merajuk dan Isa memujuk, adakah itu satu macam lengkap dalam pasangan ataupun kita nak ada momen-momen ataupun ada juga yang memujuk dari segi effort, mungkin menghadiahkan sesuatu ataupun bawa pergi makan ke? Kejutan, surprise. Okey, so macam bagi saya dalam perhubungan tu kita saling melengkapi ya. Okey. So masing-masing ada kekurangan sendiri. So kalau Rizlina jenis yang merajuk, macam dia cakap tadi, bukan merajuk, she wants attention. So tak salah untuk saya bagi attention tu kot. Kalau saya tak bagi dekat dia, saya nak bagi dekat siapa attention tu kan? Of course for her lah. Betul kan? Kalau kita lihat di skrin sekarang ni adalah antara momen-momen anda buat surprise, ada beri hadiah. Boleh teruskan Isa. Yang baru-baru ni ada beri kereta juga. Itu kira macam satu effort lah untuk memujuk. Isa memang suka buat surprise sebab dia tahu saya suka bunga, saya suka surprise. Suka kereta. Kadang-kadang bila merajuk. Suka rumah. So, bila dia tahu saya merajuk tu, okey dah tahu dah. Dia suka bunga, lepas tu dia suka bawa saya pergi makan, best. Sekali saya merajuk tu, adalah saya dapat something tu. Sebenarnya bagi saya dalam perhubungan tu sebenarnya kita we just have to saling understanding. Sebenarnya kita dah faham dah pasangan kita tu. Cuma sometimes ego yang stop kita daripada untuk memujuk, untuk mengalah dan benda itulah. So I'm trying to not putting ego between us. So walaupun kadang-kadang dia merajuk benda yang saya rasa benda kecil ke apa ke, it's okay kot for me untuk say I'm sorry ataupun untuk memujuk dia. Tak rugi. Saya rasa tak rugi benda tu. Because we're doing that something for someone we love. Right. So yeah. Okey, macam doktor sendiri, kalau kita melihat apa yang dikongsikan Isa dan juga Rizlina kan berkenaan dengan keadaan yang saling melengkapi ni. Tapi kita melihat kepada merajuk ataupun pujuk, dia tak boleh berlarutan kerana mungkin ada memberi kesan kepada hubungan sendiri. Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, sebenarnya ada dua kategori lah. Sebenarnya banyak kategori. Cuma kita permudahkan hari ini, kita ambil dua kategori ya, merajuk dan memujuk ni. Pertama ialah kategori semula jadi. Memang ada orang yang sejak kecil kerja dia merajuk je. Daripada kecil tu, Masya Allah, pening kepala mak bapak ni. Sebab dia merajuk je. Dia nak apa pun dia merajuk. Dia tak nak apa pun dia merajuk juga. Ini dia punya habit lah kan. Satu lagi ialah kategori semasa. Kategori semasa ni dia pick up time dia hidup. Makin besar dia makin dapat habit tu. Mungkin daripada orang lain. Mungkin dia belajar daripada persekitaran, TV dan sebagainya. Ataupun dia kreatif sendiri. Dia baca pemikiran pemasangan dia. Dia kata kalau nak ni kena merajuk. So ini dipanggil semasa. Jadi yang semasa ni dengan yang habit ni, dia pasangan dia akan faham sungguh lah. Sebab apa, kalau tak faham sungguh, dia akan jadi benda yang bersungguh. Dia takut jadi keganasan rumah tangga. Jadi yang semasa ni pula kita kena faham. Memang ada tempoh-tempoh tertentu, emosi manusia berada dalam keadaan alfa. Dia beta, alfa, theta dan delta. Alfa ni waktu kita bertenang. Ini waktu kita tak merajuk, kita senyum pun cantik, kita ketawa, happy. Ini waktu alfa. Tapi beta ni pada waktu kita marah. Sedangkan beta, theta dan delta ni pula, ini time kita merajuk. Jadi bila semasa ni kita peralatlah, kita pergunakan. Bila kita rasa kita nak merajuk lebih termengada sangat ni, kita kurang. Kita ingat pada empat aspek tadi. Beta, alfa, theta dan delta. Aku ni kat mana? Agak-agak delta. Janganlah pergi alfa kan. Baik pergi alfa, dia jadi bijak. Orang yang alfa dia lebih ceria, lebih menarik, lebih semula jadinya air muka dia lebih istimewa lah. Kalau dia selalu beta sangat, dia akan jadi muka dia bengis. Ini orang cepat jadi krepot. Tahu krepot? Krepot. Itulah krepot. Dan satu lagi, kalau dia terlampau bawah yang merajuk tadi tu, pun dia akan efek juga emosi. Emosi ni tak baik. Kalau dia efek, dia boleh menyebabkan penyakit. Penyakit dalam psikologi, terganggu dan sebagainya. Okey. Kita nak banyak lagi yang nak kita dengar daripada tetamu kita. Tapi kita nak dengar juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengar. Perempuan lah yang selalu merajuk because perempuan ni perlukan attention, especially from her partner. So if kita tak dapat attention tu, memang kita akan merajuk. Lelaki lah yang
selalu kena pujuk perempuan. Contoh bila kita dah janji nak keluar pergi makan sama-sama, and then dia pergi makan dengan kawan dia, memang merajuk lah sebab kita dah penat-penat siap nak pergi makan, dah janji. Yang sering merajuk adalah wanita dan yang kerap memujuk adalah lelaki. Contohnya kalau saya terbuk ahli keluarga saya ke, kakak saya ke ataupun mak saya terasa hati, contoh saya macam janji nak ambil pukul 2 tapi saya datang lambat sikit dengan 2 suku, saya macam tak kisah sangat kalau saya nak pujuk. Bila kita cakap pasal merajuk ni memang sinonim dengan perempuan kan. Sebab perempuan memang kita tahu sifat dia memang manja dan tugas memujuk adalah tugas lelaki. Dan saya selalunya jadi tukang pujuk sebab orang sekeliling saya asyik merajuk je. Dan saya pernah lambat wish birthday kawan lelaki saya, dia merajuk 2 hari. Tapi bila dia lambat wish birthday saya tak heran pun sebenarnya. Golongan wanita lah yang ramai merajuk. Kalau memujuk ni tugas lelaki lah sebab lelaki lebih dominan. Yang wanita ni lebih lemah lembut, sensitif. Saya juga merajuk selalunya apabila ada benda-benda yang melanggar prinsip saya, benda-benda yang buat saya tak puas hati ataupun saya tergurus hati dengan kata-kata orang yang saya sayang atau saya rapat. Sebenarnya lelaki lah yang paling kuat merajuk. Sebab lelaki ni sebenarnya dia ada sifat manja dia, cuma disebabkan ego tu jadi tak nampak manja dia. Perempuan ni kita tahu yang dia ni ada sifat keibuan. Jadi seorang ibu ni selalu pujuk anak dia. Saya membesar dengan adik-adik saya daripada kecil, tak pernah berpisah. Jadi kalau kata kami bergaduh ke apa, memang saya akan pujuk mereka dulu. Walaupun sebenarnya kesalahan tu bukan berpunca daripada saya, sebab saya memang tak pandai nak merajuk ataupun marah lama-lama. Dengan ibu ayah saya ke, dengan pasangan saya ke, saya memang jarang nak marah ataupun merajuk. Bagus dia, jarang dia nak marah atau merajuk, tapi rata-rata berkatanya lelaki patut memujuk, perempuan kuat merajuk. Saya tapi kurang setuju lah. Kurang setuju. Saya pun kurang setuju. Tapi kita nak tanya pasangan kita di sini. Kalau Ristina dan Isa sendiri kan, biasanya orang berkata ya sebelum kita kahwin semuanya happy-happy. Kalau merajuk pun adalah seorang yang akan memujuk. Tapi ini stereotip lah kan. Selepas kahwin semuanya akan berubah. Dia makin lama lantaklah kau nak merajuk lah. Macam mana? Betul pandangan tu Ristina rasa betul atau tidak? Okey, bagi saya kalau lelaki tu memang jenis yang macam tu, sampai bila pun dia akan jadi macam tu. Cuma kita lah, janganlah kita pula pergi berubah. So dia pun automatik akan berubah juga. So macam Isa, saya beritahu Isa, awak ada seorang je tunang. So untuk nak jaga saya seorang je, tak ada orang lain pun. So bagilah full attention tu dekat saya dan dia berjaya buat benda tu. Memang dia kata okey, memang I ada seorang je, I nak bagi full komitmen dekat you je, apa-apa pun you semua. So macam happy. macam Isa penat tak nak asyik memujuk je? Tak juga. Tak, tapi takut tak kalau situasi seperti itu berlaku selepas berkahwin semuanya berubah? Mungkin dah terbalik Isa yang merajuk. Hypothetical. Okay, I mean like benda tu daripada kita sendiri sebenarnya. So macam dia orang cakap lepas berkahwin akan berubah dan sebagainya, sebenarnya daripada diri dia sendiri. So kalau dia rasa lepas berkahwin dia akan berubah, so dia akan berubah. So kalau dia rasa lepas berkahwin pun dia nak seperti sekarang, so tak ada masalah kot benda tu. Sebab tak ada sesiapa yang akan ubah benda tu kecuali diri dia sendirilah, kecuali pasangan tu sendiri. Okey, macam Isa rasakan Ristina kalau tempoh merajuk pun tahap merajuk paling ekstrim tu macam mana? Tutup handphone ke? Nangis ke? Blok di mana? WhatsApp, Instagram? Blok semua. Dah berapa kali pernah kena blok? Siap ya? Banyak kali. Banyak kali. Okey. Jadi apa yang kita lihat dekat Instagram, walaupun sweet-sweet, ada juga momen-momen yang Isa blok. Benda tu adalah something yang saya ambil sebagai kemanisan lah dalam perhubungan tu. Because it's not okay juga kalau just flat like that, happy je, you know, like mesti ada naik turun dalam hubungan tu. It's how we appreciate moment-moments tu lah. Jadi itu cara Ristina melepaskan geram lah. Marah. Kita dah blok, dah rasa puas hati. Isa sentiasa memujuk, memang dia cari. Dan kalau Isa merajuk pun saya pujuk. Tapi cuma jarang. Cuma jarang. Itu tak ada sebab saya tak merajuk. Manisnya dalam perhubungan tu. Baik kita berbalik kepada doktor sendiri berkenaan dengan memujuk dan merajuk ni sebenarnya. Dari segi kalau kita lihat tahap kematangan ataupun kita rasa kalau merajuk, memujuk terlalu lama, kita rasa buang masa. Eloklah kita ambil masa tu untuk kita berbincang ke dan sebagainya. Ada tak kematangan tu mendorong kepada sifat merajuk ataupun manja?
Soal matang ni memang sepatutnya kena ada dan perlu. Bila berganjak usia dia kena ada matang lah. Kalau masih juga umur dah ganyot orang kata, umur asyik merajuk macam lama boring juga kan. Manusia dia pasti ada timbul perasaan bosan ya. Cuma orang lelaki dia cakap tadi, orang lelaki kena memujuk kan. Sebenarnya memanglah kita tak apalah, tak apa. Sebab orang perempuan tu memang salah satu sifat dia yang dia seronok lakukan. Dia ialah merajuk ya. Tak apalah, kita pun merajuk juga. Kita pun sakit hati juga kan. Tapi tak apalah, demi dia kan, demi keluarga, demi anak-anak, demi mentua kita, ya, demi kawan-kawan, demi jiran, segalanya. Tak apalah, kitalah yang pujuk kan. Tak apalah. Cuma saya nak pesan bab memujuk ni, kalau boleh jangan keterlaluan ya. Sebab orang lelaki kalau dia sampai tahap dia dah tak boleh terima. Tak boleh. Dia meletup. Dia terbakar kan. Faham. Walaupun selalu saya sarankan amalkan alfa tu, sebab bila kita dalam keadaan beta nak marah kan, kita amalkan 3 lah. 1, kita minum air, kita akan turun balik. Bila kita pakai pewangi, kita akan turun balik kan. Kita hilanglah rasa nak marah sangat tu. Dan satu lagi, kita tarik nafas, tarik nafas. Ini 3 ni, emosi ni akan menurunkan kita jadi alfa balik. Tapi kadang tak menjadi. Kalau dia dah keterlaluan. Sebab itu kematangan sangat penting diselarikan dengan kehidupan. Patutlah kalau nak merajuk pun kan. Kalau target kita sebuah kereta, merajuk ala nak dapat kereta je. Jangan lebih pada jenamanya. Macam tu kan. Jadi orang kata kreatif lah. Kreatif dalam bab merajuk ni. Macam saya kata tadi, benda ni adalah satu benda yang rumlah dan pasti ada dalam rumah tangga. Bahkan dia penyedap. Dia menjadikan harmoni kehidupan itu sebenarnya selepas itu. Tapi doktor, ramai yang mengaitkan ego seseorang tu dengan sifat memujuk ni. Mungkin doktor boleh berikan sedikit tips lah bagaimana kita boleh ketepikan ego bagi mereka yang merajuk dan juga bagi mereka yang harus memujuk. Ya, ego ni bukan sahaja lelaki ya. Selalu orang kata yang ego tu lelaki lah. Dua-dua. Sebenarnya dua-dua pun. Cuma lebihnya nampak pada lelaki. Baik, lelaki ni ego senang aja sebenarnya. Dia nak turunkan ego dia tu tadi. Baik, 3 kaedah yang saya beri tadi, iaitu pertama, kita minum air. Air biasalah, jangan minum air yang kalorin pula. Karbonat tu. Dia tidak memberi ketenangan. Itu dia akan menurunkan. Ambil ini mudah. Air biasa kat rumah kita ada banyak. Air pipe pun ada kan. Yang kedua tu kita pakai pewangi. Pakai pewangi, kita tak jadi gaduhnya. Betul tak? Ini tips yang kita ramai tidak tahu. Hari ini dah tahu. Nak gaduh pakai pewangi dulu. Bila pakai dulu dah wangi, suasana rumah tangga wangi, dia tak jadi lain, dia jadi lain. Baik, yang ketiga apa tadi? Tarik nafas. Jadi 3 kaedah ini sebenarnya tips yang paling mudah tanpa modal. Yang kita boleh apply dalam hidup kita daripada kita start kahwin bertunang sampai esok kita nak mati. InsyaAllah rumah tangga tu okey je. Dan berikan tips ini pada orang lain. Sebab kadang-kadang orang lain yang merangsang kita ni. Kau merajuk. Tips ni berfungsi antara ibu dan anak, kawan-kawan boleh. Saya pakai pewangi dahulu. Dah tentu boleh. Boleh. Itu tadi pakai minum air, kita pakai minyak wangi dan juga tarik nafas. Kita lebih tenang. Okey, macam Ristina sendiri, mungkin dari segi merajuk dan memujuk tu macam Ristina cakap tadi, bukanlah kadang-kadang benda yang serius, tapi benda-benda yang macam nak attention. Selain daripada itu, macam apa yang boleh digantikan dengan merajuk sebenarnya kalau kita macam nak kurangkan merajuk tu ataupun nak ada harmoni dalam relationship tu? Okey, saya punya tips lah bagi sesiapa perempuan lah yang merajuk, bagi tahu pasangan dia. Okey, saya sebenarnya merajuk. Saya kecil hati benda ni apa semua bagi tahu sebab dia akan tahulah cara nak explain kita dan kita kalau kita simpan the next day kita akan rasa macam simpan lagi, pendam lagi, tak keluar. So saya akan jadi macam contoh, nak cakap I love you pun tak ada mood, macam tak lepas benda tu kan. So selalu kan saya beritahu Isa, saya merajuk lah. Kenapa? Apa salah saya? Semalam tu ni. Lah kenapa tak bagi tahu semalam? So kena bagi tahu. So Isa banyak ajar saya apa yang awak tak suka bagi tahu. Macam contoh saya, okey saya tak suka lah macam ni. Okey, so dia tak buat. Ni lama benda tu kuranglah merajuk tu. So bagi saya kena bagi tahu. So tahulah dia nak pujuk macam mana. Itulah kadang-kadang yang lelaki akan berkata perempuan ni dia tak bagi tahu, dia expect kita untuk faham apa dalam otak dia, padahal dia sepatutnya meluahkan perasaan dia. Kita tak faham kan kenapa dia merajuk, sebab apa dan sebagainya. So saya cuba didik Ristina supaya bagi tahu anything, just be transparent dengan saya.
kenapa, sebabnya dan sebagainya. So I know how to explain lah benda tu, insyaAllah. Okey, dan ini soalan cepu emas Fatin. Merajuk, pujuk sudah. Buat mereka berdua, bila nak kahwin? InsyaAllah dalam tahun ni, untuk rencana saya untuk menghalalkan hubungan ni. Cuma kita planning untuk bernikah dan bersanding sekali sebenarnya. Tapi disebabkan COVID ni, PKP. So kemungkinan besar untuk tahun ni kita tidak boleh bersanding untuk ada majlis dan sebagainya. Betul. So masih dalam perbincangan antara keluarga juga sebab saya kena menjaga juga family Ristina. Like diorang okey tak untuk kita bernikah dulu dan sebagainya. So a lot of aspects yang I have to take note lah. Okey, kita doakan yang baik-baik lah macam Ristina, macam kurangkan merajuk. Banyakkan teknik memujuk. Pakai pewangi next time. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada Ristina, Isa dan juga Dr. HM Tuan Iskandar atas perkongsian hari ini. Cukup santai tapi ada inputnya. Ada inputnya. Mungkin tak adalah tegang sangat perempuan ke lelaki, tapi saya rasa equal lah.